qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu ke bumi daripada syurga semuanya. Maksud semuanya di sini iaitu Nabi Adam, Hawa dan zuriat dia, keturunan dia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tinggal di atas muka bumi. Yang mana di sana ada tugas yang penting. Tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Adam AS ialah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Ini maksud. Ini maksud yang sebenar. Allah telah adakan ujian kepada malaikat dan juga iblis. Malaikat berjaya dalam ujian dia, iblis orang yang terkandas dalam ujian dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah uji Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam AS juga kandas dengan ujiannya. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu bertaubat kepada Allah. Pintu taubat ini sentiasa terbuka sampai ke hari kiamat, sehingga sebelum matahari terbit daripada barat. Sebab sifat manusia, kalau asal kejadiannya juga lalai melakukan kesalahan. Kerana Nabi Adam AS, bila dia melakukan fanasia, dia lupa. Dia lupa tentang perintah Allah. Dia dibisikkan dengan sesuatu yang lain, maka dia telah memakan buah kuldi. Maka menyebabkan dia dikeluarkan daripada syurga. Tapi dikeluarkan daripada syurga pun memang bukan tempat kita pun. Bukan tempat Nabi Adam, sebab Allah nak jadikan Adam itu di muka bumi. Maka di sini ada satu tugas yang penting, pekerjaan, tanggungjawab Nabi Adam AS dan juga seluruh zuriat dia, keturunan dia di atas muka bumi. Di sana ada perintah Allah, di sana ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika datang kepada kamu daripada aku ini petunjuk, maka jikalau datang kepada kamu di atas muka bumi itu petunjuk daripada Allah, sama ada ianya adalah petunjuk tauhid ataupun daripada segi amal, dari segi amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti, iaitu dia beriman dan taat dengan petunjuk tersebut, dia beriman dan dia taat segala perintah Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut di dunia ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Mana bagi orang yang taat, Allah akan beri kejayaan dunia dan akhirat. Tidak ada akan apa yang menimpa dia yang akan menyedihkan hati dia ataupun menjadikan dia dalam keadaan ketakutan. Allah cabut perasaan ketakutan apabila satu orang itu taat kepada Allah. Allah hilangkan sifat kesedihan daripada hati dia apabila satu orang itu ada sifat taat kepada Allah. Di dunia tidak akan ada perasaan takut, di akhirat tidak akan ada perasaan takut. Di dunia tidak akan ada perasaan sedih. Kita ni sedih ni biasanya disebabkan sesuatu yang kita harapkan untuk dapat pada diri kita tapi tak dapat. Kita kecewa. Kita nak dapat sangat, tapi tiba-tiba tak dapat rupanya, maka kita kecewa, kita sedih. Jadi bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada perasaan takut dan sedih. Dunia akhirat Allah akan beri kebahagiaan kepada dia. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Orang yang kufur dan orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka tersebut orang-orang yang kekal. Jadi orang yang kufur, maka mereka di akhirat sana tempat mereka ialah neraka Jahannam, yang mana mereka akan kekal di sana, tidak akan dikurangkan azab untuk mereka. Beza dengan orang yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikut petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mana atas dunia pun mereka hidup dalam keadaan bahagia, akhirat dah tentu lebih bahagia. Bahagia yang mana? Bahagia yang Allah Taala berikan di akhirat di sana itu tak sama dengan apa bahagia yang di atas dunia. Jadi atas dunia pun Allah selamatkan kita daripada ketakutan, daripada kebimbangan. Allah selamatkan kita daripada duka cita. Begitulah juga di akhirat. Jadi dunia dia akan dapat kejayaan, di akhirat juga dia akan dapat kejayaan bagi orang yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada tugas. Bila duduk saja di atas dunia, maka Allah akan hantar Rasul.
Allah akan utuskan kitab. Maka di sana ada tugas yang penting yang perlu kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam dengan diperintahkan malaikat sujud. Kisah Nabi Adam dengan iblis, kisah Nabi Adam dalam syurga, dan kemudian Allah Taala menceritakan tentang taubat Nabi Adam AS. Maknanya manusia itu dalam dia melakukan kebaikan, tapi di sana dia akan melakukan kesalahan. Diri kita ni bukan saja di sana Allah Taala ada perintahkan sesuatu, ada larangan Allah, tetapi di sana Allah Taala sediakan suatu perkara, iaitu taubat. Yang mana Allah Taala sentiasa menerima taubatnya. Bila hamba itu taat, kadang-kadang dia melakukan kesalahan. Bila kesalahan tadi, kalau Allah Taala tak ampunkan, maka manusia itu akan jadi kecewa. Dah buat baik, tiba-tiba melakukan dosa. Dia rasa dosa itu adalah sangat besar, bebanan kepada dia. Allah Taala tak ampunkan pula, maka dia rasa lebih baik aku terus buat jahat. Tapi Allah Taala bukakan pintu harapan kepada dia untuk sentiasa bertaubat kepada Allah. Bila salah saja manusia taubat, bila salah saja dia taubat, Allah bukakan dia, supaya sentiasa hati dia mempunyai harapan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang pertama dalam surah Baqarah ini, ialah kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel hampir satu surah, kisah yang begitu panjang, yang mana adanya dalam surah Baqarah, kerana surah Baqarah ini turun di Madinah. Yang Allah kendaki daripada kita ni supaya jadi sifat orang yang taat. Jangan jadi seperti Bani Israel. Bani Israel ini, dia beriman dengan Nabi Musa, tapi payah untuk taat. Yang beriman, yang kufur. Yang beriman, dia beriman, tapi yang beriman pun payah nak taat. Macam masyarakat kita pada hari ini, bila dah jauh daripada Al-Quran, jauh daripada pendidikan agama itu dah jauh, dia dah tak biasa dengan mengikut hawa nafsu dia. Dia dah tak biasa dengan cara kehidupan barat. Jadi dia tengok filem-filem barat, dia tengok masyarakat barat, dia tengok masyarakat yang bukan Islam hidup dalam keadaan begitu bebas. Maka dia rasa berat untuk diikat dengan hukum syariat, dia rasa berat. Maka bila berat, bila beritahu kepada dia, maka dia akan menentang, ataupun dia akan, paling kurang pun dia akan persoalkan. Cerewet dalam nak melaksanakan hukum Allah. Bila kita kata riba itu haram, riba haram, bagaimana kita nak bangunkan negara? Bagaimana nak kembang ekonomi? Tapi bila dia ambil pinjaman yang berbentuk riba, dia kena bayar riba, dia maki pula bank. Tahun aku bayar, pokok pun tak luak-luak lagi, bunga saja bayar. Malam saya jumpa satu orang, dia ni orang yang suka, maknanya dia suka dalam muamalah, beri hutang kepada orang, dia suka. Sebab duit itu dapat kemudian. Ada setengah orang ni, dia suka duit itu kemudian. Saya kata macam bank jugalah. Dia bagi, kenapa dia suka bagi hutang kat orang? Padahal duit itu lambat dia dapat. Orang setengah orang dia lebih suka duit tunai. Itu jam dia jual barang, itu jam dia dapat duit. Ada setengah orang memang dia suka sistem bank tu, dia dapat lambat lagi dia dapat. Nak bayar hutang tu berpuluh-puluh tahun. Oh, bila saya cakap dengan dia bayar hutang berpuluh-puluh tahun, dia kata saya perik dah. Sebulan saya berhutang sebelum ni, saya bayar 15,200. Setiap bulan saya bayar. Dia meniaga beli sana, beli rumah sana, beli rumah sana, beli rumah sana, beli rumah sini, beli rumah sana, beli tu. Bila dia beli, sebulan dia bayar 15,200 dia bayar. Pernah setahun dia kata bila dia cek balik 15,200 saya bayar, dia kata tahun pokok pun tak lepas lagi. Oh, baru dia nak mati. Bila kita kata riba tu haram, orang kata kalau tidak macam mana kita nak miliki harta? Masalahnya kita tak fikir bagaimana nak taat hukum Allah. Bagaimana nak taat hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Bani Israel ni orang yang cerewet, dilarang mereka daripada makan riba, wa akhidhihim riba wa qadnuhu anhu. Dilarang daripada mereka mengambil riba, tapi mereka mengambil riba. Mereka mengambil riba, walhal dilarang mereka daripada mengambil riba. Ini sifat Bani Israel. Mereka dilarang tapi mereka tetap langgar. Mereka tahu, bukan tak tahu. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Baqarah di awalnya, kerana surah inilah yang mula-mula turun ketika para sahabat semua hijrah ke Madinah. Dan mereka lah yang nak mengamalkan syariat. Bila nak mengamalkan syariat, Allah tidak kendaki daripada kita jadi seperti macam mana orang Yahudi.
Nabi Musa AS bawa Bani Israel lari daripada Fir'aun. Dan lari daripada Fir'aun maknanya dah ada, maknanya sendiri, dah stabil sendiri, maknanya bukan duduk di bawah pemerintahan Fir'aun. Diberi kitab, susah nak amalkan kitab tersebut, payah nak amalkan kitab, cerewet nak amalkan kitab, banyak bertanya. Sama dengan orang sekarang ni. Sebab kerana apa? Kerana kita ni dah duduk dengan penjajah 400 tahun, 400 tahun dah duduk dengan penjajah. Lepas tu bila datang pun kita merdeka pun, sistem pendidikan kita, sosial kita, segala-galanya, muamalah kita, semuanya sistem barat. Undang-undang kita semua pergi barat. Sarawak ni dia nak tuntut hak daripada kerajaan persekutuan, sekarang ni mereka hantar peguam-peguam pergi ke mana? Pergi ke London. Untuk nak tengok perjanjian yang pernah buat dulu dengan kerajaan persekutuan Malaysia. Nak tengok apa hak-hak yang patutnya mereka dapat. Mereka hantar semua ke London. Saya ingat kes masa di Perak dulu. Bila ketika Nizam Menteri Besar, masa ketika dijatuhkan. Masa tu oleh kerana berlaku krisis tersebut, ada krisis undang-undang, kerajaan hantar peguam-peguam pergi ke London. Maknanya sistem undang-undang kita semua ni apabila ada masalah pergi ke London. Kita punya semua sekarang biasanya semuanya akan rujuk kepada barat. Jadi bila kita dah terdedah dengan kehidupan barat dan kita tidak diajar tentang perintah Allah dalam Al-Quran ini, tidak dididik, maka orang kita hari ini sangat keras. Ini yang Allah Ta'ala ceritakan supaya jangan kita jadi perangai seperti perangai orang Yahudi. Maknanya Allah kendaki daripada Al-Quran ini di akhir ayat surah Baqarah tu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sana tu sami'na wa ata'na, kerana Allah kendaki supaya bagaimana kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dalam semua sekali perkara yang diperintahkan oleh Allah. Tunduk. Sama ada kita rasa mampu nak lakukan ataupun kita rasa berat kita nak lakukan, tapi ya Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jangan jadi macam orang Yahudi, kami dengar, wa ata'na, kami dirasa. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ceritakan kisah yang panjang. Walaupun mereka beriman dengan Nabi Musa AS, tapi payah nak taat kepada perintah Allah. Ada pun cerita kisah munafik, mana mereka cuba meruntuhkan Islam daripada dalam. Penentangan orang kafir, Yahudi, baik musyrikin, baik Nasara, mereka ini di luar Islam, penentangan mereka terhadap Islam. Munafikin, penentangan mereka di dalam. Tapi di sana ada masalah umat Islam itu sendiri. Masalah umat Islam itu sendiri payah untuk taat pada perintah Allah. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada dia. Ini kurnia min fadlillah. Kurnia Allah beri kelazatan dia kepada dia untuk ibadat kepada Allah. Dia semayang tapi penuh dengan kemanisan. Bila dia semayang walaupun panjang dia rasa kejap je, seronok. Dia semayang tu dia seronok. Dia semayang malam, dia berzikir, seronoknya cepatnya dah subuh. Kecuali orang ini yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat dia tapi penuh dengan kelazatan. Kalau tidak, maka apa yang berlaku kepada Bani Israel, bila kita jauh daripada kitab, kita tinggalkan kitab, kita tidak tadabbur ayat-ayat Al-Quran, akhirnya menjadikan banyak hukum Allah kita menentangnya. Kita menentang ayat-ayat Al-Quran. Kita menentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cakap dengan dia kata anjing ni menghapuskan pahala. Setiap hari 2 qiraat sebesar gunung Uhud. 2 kali gunung Uhud. Setiap hari pahala dia habis begitu saja. Buat amal setiap hari habis. Buat amal setiap hari habis. Tak ada. Ini dia kata kenapa pula tak boleh, dia juga adalah haiwan. Kita kena kasihan kepada dia. Jadi masalah digunakan kepada otak dia. Susah untuk nak taat kepada perintah Allah. Sebab itulah bila nak taat kepada perintah Allah ini, di sinilah bila sahabat Nabi SAW datang ke Madinah, di permulaan Islam, di situlah turunnya hukum-hukum Allah. Maka di sini Allah kendaki supaya bagaimana dapat mentaati keseluruhan perintah Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala ceritakan permulaan daripada kisah Bani Israel ini di awal-awal surah Baqarah. Allah ceritakan Bani Israel, golongan yang paling banyak diutuskan Nabi-Nabi, golongan yang paling banyak diutuskan para anbiya. Mukjizat yang paling banyak sekali diturunkan ialah kepada Bani Israel. Mana ada mukjizat yang lebih banyak? Bani Israel lah.
golongan yang paling banyak sekali mukjizat diturunkan kepada mereka. Dan mereka mendapat melihat mukjizat-mukjizat tersebut. Tapi mereka lah yang sukar untuk melaksanakan perintah Allah. Allah cerita ini sebagai iktibar kepada kita. Jangan jadi seperti Bani Israel. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Israel ni ialah hamba. Itu ialah Allah. Sebenarnya Israel ini ialah hamba Allah, iaitu nama salah satu gelaran bagi Nabi Yaqub alaihi salam, Israel. Maka Allah Taala sebut ya Bani Israel, kerana mereka ini adalah susu galur mereka daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai anak cucu Bani Israel, uzkuru, ingatlah kamu. Di sini ada perintah Allah. Disebut ni Bani Israel ni, Bani Israel pada zaman Nabi SAW. Ingatlah kamu akan nikmat Allah, allati an'amtu 'alaikum, yang aku beri nikmat ke atas kamu. Nikmat aku yang aku beri nikmat kepada kamu, kamu kenangilah. Dia biasanya kalau cikgu ni pun, kalau guru besar, bila ada murid yang melakukan kesalahan, kena berjumpa dengan guru besar. Guru besar tengok budak ni, bapak kamu sekian-sekian ni. Ya, dia kata, bapak kamu Ahmad ke? Ahmad yang jual cendol tu? Ya. Bapak kamu ni punya baik punya orang. Dia akan sebut jasa bapak dia. Kalau dia kenal tok, dia sebut jasa tok dia tu dia sebut. Kita ni kalah apabila disebut kebaikan orang tua kita ni, kita kalah sebenarnya. Lemah hanya hati kita ni tadi, bila orang tegur kita, kau ni tak patut buat kesalahan macam ni. Orang yang seperti kau tak layak buat maksiat macam ni. Kau tahu tak siapa tok kau ni? Tok kau ni dulu, sekian. Dia cerita kita pun duduk malu. Malu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Bani Israel, inilah sebenarnya cara kebanyakan daripada masyarakat kita. Yang saya ingat dulu, bila kena panggil guru besar di high school dulu. Jadi pada waktu tu bila dia panggil saya, ada beberapa orang sekali, saya tak senang hati bila jumpa dia, sebab dia kenal keluarga saya. Jadi bila dia panggil, dia kata, kau ni, kau tahu tak, batok kau dulu tu, si Ahmad tu, dia pun sebut sekian. Kita dengar, ya Allah, hati tu. Rupanya bila ngaji tafsir baru tahu, inilah ayat yang cara yang Allah Ta'ala gunakan untuk melembutkan hati orang-orang yang derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dengar, bila dia sebut tu, saya jadi malu saya. Lepas tu kali kedua bila kena panggil, cabut lagi. Sebab malu, kita malu bila dia sebut macam tu, kita rasa malu. Kalau lah dia ambil rotan, kan, dia terus sebab kita, mungkin kita tak malu kali kedua. Tapi bila dia sebut tentang kebaikan, tok nenek moyang kita dia sebut, kita rasa sangat malu untuk jumpa lagi. Kalau kita tak nak jumpa sampai bila-bila dah. Maknanya ini kesan cara bagaimana untuk kita nak mengajar orang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati, hendaklah kamu ingatkan nikmat aku yang aku berikan ke atas kamu. Ke atas kamu ni ialah ke atas tok nenek moyang kamu dulu, yang aku beri kebaikan kepada mereka. Wa aufu bi ahdi, dan hendaklah kamu sempurnakan dengan janji aku. Ufi bi ahdikum, nescaya aku akan tunaikan janjiku kepada kamu. Hendaklah kamu sempurnakan janji aku. Janji itu mana ayatnya? Allah Ta'ala telah ambil perjanjian dengan Bani Israel dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Allah ambil perjanjian dengan Bani Israel akan datang selepas daripada mimbar dismuhu Ahmad. Wa in qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa kata, ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayni yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maknanya Nabi Isa sendiri dalam Injil, begitu juga dalam kitab Taurat, memberitahu kepada Bani Israel tentang berita gembira akan datangnya satu orang Rasul yang bernama Ahmad. Di sana Allah perintahkan, dalam ayat yang lain dalam surah Araf, Allah perintahkan mereka. Ayat 156, Allah perintahkan supaya mereka bantu Rasul tersebut. Ini janji Allah dalam kitab Taurat.
Maka Allah perintahkan kepada mereka, sempurnakanlah janji. Ikutlah Nabi yang diutuskan. Nescaya aku akan sempurnakan janjiku itu, aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadaku hendaklah kamu takut. Jadi di sini ada 3 perintah Allah. Uzkuru, ingatlah. Aufu, sempurnakanlah. Dan farhabun, hendaklah kamu takut kepada aku.